Okey, pada hari ni aku nak bercerita tentang satu genre fotografi yang kalau korang selalu tengok Instagram aku ada banyak ambil gambar haiwan ataupun nature. So, genre tu ialah makro fotografi, iaitu salah satu genre fotografi selain landscape, portrait semua tu, di mana kita akan mengambil gambar objek-objek yang kecil. Okey, maksudnya detail satu-satu benda tu kecil. Tak kisahlah haiwan ke ataupun apa-apa benda ke kan. Boleh jadi duit kertas, shilling ataupun any object. Tapi dalam kali ni aku nak cakap tentang makrofotografi yang mana orang selalu guna untuk ambil gambar haiwan lah. Kebanyakannya sebab kita selalu tengok apa laba-laba, apa patung tu kita nampak macam tu je. Kalau dia berterbangan di sekitar macam tu je. Tapi kita boleh tengok lagi detail, lebih dekat. Sebelum tu aku nak bagi penerangan lah. Kadang-kadang orang macam salah faham tentang fotografi makro ni. Setengah orang dia ingat fotografi makro ni ialah you zoom objek tu ataupun you zoom subjek yang nak ambil gambar tu lah kan. Maksudnya kalau katakan kita nak ambil gambar bunga, orang akan ingat makro ni ialah you zoom dengan terlalu rapat. Bermakna you kena pakai lens zoom yang beratus-ratus milimeter. Tapi bukan lah. Makro ni bukan kita nak zoom, semakin lama kita zoom sebenarnya dia makin kabur kalau kita tak fokus. Itu yang standard lah kan. Kalau kita zoom sejauh mana pun, kalau kita tak fokus, dia akan kabur. Tapi kita bukan zoom, kita tak pakai telephoto lens. Kita hanya pakai, untuk setup yang mudah macam aku hanya pakai prime lens 50mm. Ataupun ada orang yang setup dia mungkin dia beli macro lens yang 100mm ke, macam Tamron 90mm ke, ataupun yang Canon punya 60mm yang kecil tu. Canon pun ada 100mm. So itu memang focal length yang dah fix, yang dah buat untuk jarak 100mm. Dia tak zoom. Itu memang lens tak boleh zoom sebab dia hanya ada single focal length. Dia tak boleh zoom. Jadi 50mm prime lens pun tak ada zoom, tak boleh zoom, hanya boleh fokus. Tapi dengan bantuan beberapa alat lain kita boleh capai makro fotografi ni, kaedah ni. Untuk setengah orang dia tak suka dengan setup yang agak rumit kan, nak kena ada extension tube dan nak kena ada mungkin reverse ring. Tapi kalau kita nak cut cost daripada beli lens yang mahal, yang mungkin pada setengah orang hanya guna lens ni pada waktu tertentu saja. Dia bukannya seorang yang memang into that genre. So ada pelbagai cara yang boleh gunakan untuk kalau kita nak cari alternatif kepada macro lens. Macam kalau kita ambil contoh dua brand major macam Canon dan Nikon, memang dua brand ni keluarkan dia punya own macro lens. Tapi kalau kita nak jimat cost, kita boleh pakai alternatif. Kalau macam aku akan guna 150mm punya lens dan extension tube dan external flash. So kat sini aku ada 50mm punya lens, ada extension tube, ada 3 ring ni, dan ada satu flash. Tapi selalunya aku akan pakai diffuser, di mana bukan diffuser yang ni, bukan diffuser flash. Aku akan pakai Mr. Potato punya tong tu kan. Dalam tu kan dia ada aluminium yang dia akan reflect cahaya, dan di hujungnya aku akan letak kertas. So extension ring ni depends nak pakai ke semua 3 ring ataupun nak pakai hanya satu saja, ataupun combination 2 ke kan, nak pakai. Sebab dekat sini dia ada dia punya 13mm. Lepas tu ada apa dia 31mm dengan 21mm. So depends kita nak pakai combination yang mana ataupun nak pakai semua. Lagi banyak kita pakai, lagi dekat kita dengan subjek dan lagi detail magnification subjek tu. Dalam ni dia tak ada apa lah. Dalam ni hanya kosong, tube kosong, dan hanya ada connector elektronik lah yang menghubungkan di antara body dengan lens supaya kamera dapat baca aperture daripada lens, nilai aperture yang kita pakai. Ada satu lagi extension tube yang manual, tapi dalam tu dia tak ada connector lah, tak ada connector elektronik. So yang tu aperture kita kena ingat sendiri lah berapa kita set. So kalau dekat kamera dia akan naik kosong kalau kita guna manual punya. So macam yang aku cakap, dalam extension tube ni tak ada apa-apa lah. Dia hanya tube kosong macam ni, dan kalau boleh nampak dari bawah, dalam ni dia ada dia punya ni connector ring elektronik untuk connectkan body dengan lens yang kita pakai, supaya body dapat baca lah aperture berapa yang kita set. Kita nak set aperture f4 ke, kita nak check f11 ke, f22 ke, depends. Tapi perbezaan antara
automatic dengan manual punya extension tube ialah harga dia lebih sikit lah. Berapa lebih tu aku dah tak ingat sebab dah lama sangat beli, dan benda ni still okay, still boleh pakai semua. Ini adalah auto extension tube, so dia extend jarak di antara lens dengan body. So, dalam ni tak ada apa, tak ada kaca, tak ada apa, hanya connector saja. Okey, kenapa dalam makro fotografi kita kena pakai external flash? Untuk jawab soalan tu ada banyak technicalities lah kan. Untuk body aku ialah body crop sensor. Okay, body crop sensor ialah limitation dia, aku tak boleh pakai ISO yang tinggi. So apabila aku pakai ISO yang tinggi, dia akan menyebabkan gambar aku naik noise, akan naik bintik-bintik hitam dekat gambar. Untuk mengatasi masalah noise tu, aku kena pakai ISO yang rendah. Bila pakai ISO yang rendah, gambar akan jadi gelap. Apabila aku menggunakan f number yang tinggi, f11 ke f13 ke f22 ke, gambar akan jadi gelap sebab dia menghalang cahaya masuk. Bukaan aperture menjadi kecil, cahaya masuk kurang dalam sensor, jadi gambar akan jadi gelap. Untuk mengatasi masalah itu, aku pakai external flash. So aku boleh guna aperture yang bukaan kecil, f number dia besar. Aku boleh pakai ISO yang rendah dan dapat gambar yang kecerahan dia masih memuaskan. Jadi itu kenapa tujuan pakai external flash dalam makro fotografi. Tapi kadang-kadang bila kita tembak flash secara direct ke subjek, cahaya yang kena pada subjek tu nampak kasar sebab direct kan. Jadi itu adalah kenapa aku pakai diffuser pula. Macam tadi setup tadi aku tak tunjuk diffuser sebab diffuser dia aku dah buang kot sebelum ni, jadi aku perlu buat baru, jadi aku tak tunjuk. Tapi yang konsep dia adalah kita nak menghalang, kita tapis lagi cahaya daripada dia kena direct secara macam kata terlalu cerah pada subjek. So kita filter lagi. Perkara lagi berkaitan dengan external flash adalah apabila aku pakai lebih daripada, senang kata lebih daripada satu extension tube dalam satu setup. Makna kata aku ada body, extension tube maybe 2, 3, ataupun ada orang nak ekstrim dia letak lagi banyak and extension tube ni dan letak lens. Okay, semakin panjang jarak di antara lens dengan body, sebenarnya semakin banyak cahaya yang diperlukan. Umpamanya maksudnya kita nak kata cahaya travel dari subjek nak ke lens tu dia ambil masa yang lama. So kita kena ada additional light kena pada subjek untuk camera able to capture cahaya tadi ke dalam sensor. Tapi kalau ada fotografer yang nak guna body full frame, then dia mungkin tak perlu pakai lah external flash. Buat berat je sebab body pun dah berat kan. So just naikkan ISO lah. Sebab kalau body full frame ni naikkan ISO yang tinggi pun masih lagi tak nampak sebarang kesan yang kita ada terhadap gambar tu. Sebab body tu pakai sensor yang besar, so dia boleh sensitif terhadap lebih banyak cahaya. Sebelum aku terlupa berkaitan dengan crop sensor dengan full frame sensor, dekat sini ada kelebihan sikit dari segi aspect ratio. Untuk yang menggunakan body crop sensor, body macam aku 1100D, kita ada crop sensor darat 1.6. So sebenarnya focal length yang kita pakai dekat body itu bukannya 50mm, tapi dia dah darat dengan 1.6. So itu baru kita dapat focal length yang sebenar. Jadi kalau pakai full frame body, dia okey, dia bagus dari segi kita boleh pakai low ISO, tak perlu pakai external flash kan, tak ada noise, gambar nampak lebih detail, lebih jelas, kita zoom still nampak menarik dan tak pecah. Cumanya crop factor dia 1 lah, 1.0. So kalau kita pakai lens 50mm, so jarak tu still 50mm lah. So itu hanya pro cons yang minimal lah, yang tak berkaitan sangat, tapi dia sedikit sebanyak dia membantu sikit, itu saja. Beberapa tahun lepas aku cuba untuk buat makro videografi makro lah, konon-kononnya nak jadi National Geography lah. So aku akan letak dekat hujung video ni, hopefully korang enjoy lah. So kalau ada apa-apa boleh komen lah tentang video kali ni, tentang video makro fotografi ni, makro but as a video, and jumpa lagi dalam video akan datang. Terima kasih.